إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا للرحيم محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق Allahul Azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan ada di antara manusia yang lain, di antara mereka mengakui dosa-dosanya. Mereka telah mencampuri amalan yang baik dengan amalan yang jahat. Moga Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maksud daripada ayat 102 Surat Taubah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat 102 daripada surah At-Taubah ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan peristiwa seorang sahabat yang mulia yang dikenali dengan nama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Di mana kalau kita membaca sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu peperangan pada tahun 5 Hijrah yang dikenali sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Kita maklum dan memahami kalau dinamakan peperangan Khandaq dengan makna parit,
bersempena dengan parit yang digali pada masa itu. Hasil cadangan yang dikemukakan oleh Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Dan telah sering kita menyebut bahawa peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq itu berlaku ketika musim sejuk di Madinah, yang menguji bukan saja kekuatan fizikal di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi menguji keimanan mereka. Adakah mereka bersama-sama siap untuk memenuhi ikrar yang pernah mereka bersama ungkapkan ketika terjadinya Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua, yakni beberapa masa sahaja sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, yakni Madinatul Munawwarah, di mana sahabat-sahabat daripada Yathrib, dari Madinah, berjanji pada malam itu untuk sehidup semati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa peperangan Khandaq benar-benar menguji ketahanan iman mereka masing-masing bagi menyatakan komitmen istiqamah mereka dalam mempertahankan Nabi, seterusnya mempertahankan negara Islam Madinah yang sedang bangun dengan haibatnya menghadapi ujian dan cabaran daripada luar dan dalam. Di mana peperangan Ahzab ini berlaku kerana kedengkian yang meluap-luap dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka telah ditewaskan di dalam peperangan Badar. Mereka ditewaskan dalam peperangan Uhud setahun sesudah itu. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijrah. Peperangan Uhud berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, di mana selepas daripada peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pulang ke Madinah disambut dengan gembiranya oleh penduduk Madinah yang beriman. Tetapi sekelompok Yahudi pada masa itu menunjukkan hasad dan kebencian mereka. Mereka mengoyakkan perjanjian damai yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Mitsaqul Madinah, yakni perlembagaan Madinah, yang memberi jaminan keamanan hidup bagi mereka yang berada di Madinah di bawah takluk kerajaan dan negara Islam pada masa itu. Di mana bila menang dalam perang Badar, Bani An-Nadir datang kedengkian dia, dan dia tak boleh nak sorok dah. Marahnya kerana Nabi itu menang. Lalu mereka mengadakan gangguan di pasar Madinah. Apabila seorang muslimat radhiyallahu anha datang untuk membeli barangan di sebuah pasar di Madinah, ada di kalangan puak Bani Qainuqa, Bani An-Nadir itu ambil kayu dan dia kait kaki jubah muslimat ini, sehingga muslimat yang tak sedar ni bila berjalan makin jauh makin terangkat, makin jauh makin terselak jubahnya. Lalu mereka mentertawakannya beramai-ramai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dan bila Nabi pergi, Nabi bagi amaran dan mengambil tindakan ke atas mereka kerana mengganggu umat Islam dan mengganggu ketenteraman. Tapi Bani An-Nadir dicabarnya Nabi dan dia cakap lepas dengan Nabi. Sudahlah Muhammad, kalau dengan puak-puak Mekah, adik-beradik kamu, si Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapur semua tu, yang tu memang kamu boleh rembat dalam perang Badar
Tu boleh sembang lah adik-beradik. Nih Bani An-Nadir tahu. Kami ini ratusan tahun telah berperang dan kami sering menerima kemenangan dan mengalahkan musuh kami. Kalau takat kamu berpegang dengan adik-beradik yang tak ada pengalaman tu boleh sembang lah. Ani Bani An-Nadir Muhammad yang nak cerita banyak. Sadin panda je dia sound Rasulullah masa tu. Buat tak tahu ya. Tak ada dihormatnya Rasulullah tu. Maka Nabi mengambil tindakan memerangi Bani An-Nadir. Pada masa itu beberapa masa sahaja sebelum terjadinya peperangan Uhud. Dia ganggu dah masa itu. Sebab dia memikirkan Nabi baru balik dari Badar ni penat. Jadi timing tu cantik lah kalau nak pukul masa itu. Tapi mereka silap. Dia kekuatan Islam ini kekuatan akidah. Akhirnya dia halau keluar Bani An-Nadir pada tahun 2 Hijrah lebih sedikit sebelum terjadinya peperangan Uhud. Peristiwa ini diperhatikan oleh saudara mereka, iaitulah Bani Quraizah. Mereka tengok dari jauh. Panas juga hati adik-beradik kenalau ni. Dia sesama kelompok Yahudi juga. Tapi dia nak lawan betul berdepan. Macam Bani An-Nadir berdepan lawan Nabi, Bani Quraizah tak berapa berani. Karena pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sahaja menang dalam peperangan Ahzab. Nabi menang dengan pertolongan Allah. Kalau Khandaq parit, kalau peperangan Ahzab sama nama lain-lain. Ahzab dengan makna jamak dari perkataan hizib. Hizib kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu membawa makna puak, kumpulan, pasukan. Hizib juga dengan makna parti. Fa inna hizballahi himul ghalibun. Sesungguhnya parti Allah Ta'ala itulah yang pasti akan mencapai kemenangan. Jadi hizib dengan makna parti. Ahzab gabungan parti-parti. Yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di mana parti-parti yang ada di Mekah, di mana hizib-hizib ni dia bergabung membuat satu barisan. Dia pun ada nama barisan dia. Melawan dan menghentam Islam yang Rasulullah bawa. Jadi ni menatang Yahudi ni dia duduk dalam Madinah. Bila tengok Nabi menang dalam perang Uhud, sakit pula hati Bani Quraizah ni. Bin Nawi betul orang Islam ni kata dia. Perang Badar kemarin menang. Lepas menang perang Badar, dihalaunya saudara kita Bani An-Nadir. Kita dah ingat kok lepas tu dia kalah. Teruk, kena pangkah, kena balun habis-habis dalam perang Uhud. Sampai 73 orang bergelimpangan syahid. Saidina Hamzah menjadi syuhada. Menang juga Muhammad. Sehari sahaja bila sampai di Madinah, petang tu sampai, esok tu lepas subuh Rasulullah kerah semua tentera yang terlibat dalam peperangan Uhud sahaja. Yang cedera, yang muka koyak rabak, yang patah kaki, yang putus jari, yang masih parah lagi, yang berbalut kepala, yang cedera-cedera ni sahaja yang ikut, dan kita hambat tentera kafir musyrikin yang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Maka mereka sampai, mereka tengok tentera-tentera Quraisy dalam perjalanan berada di Hamraul Asad, satu tempat antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah hambat puak-puak ni lari sampai ke Mekah. Bila sampai bodoh, Nabi SAW arahkan tentera Islam patah balik. Maka tersebarlah berita bahawa yang mengejar tentera Islam, yang lari tentera-tentera kafir daripada Mekah.
Dua kali malu dia. Yahudi di Madinah perhati aja. Angin lah dia. Betul-betul Muhammad ni dia kata. Dahlah perang Uhud bergelimpangan 73 orang. Pagi esok dikejarnya lagi pasukan tu. Lari pula dan dia berjaya menewaskannya. Datang hasad dan kedengkian Bani Quraizah. Tapi dia nak konfront secara depan dia tak berani. Tak ada manusia dalam dunia yang paling penakut mati melainkan binatang Yahudi. Itu Quran sebut. Di mana mereka menyembunyikan dendam dan kemarahan mereka. 2-3 kes. Pertama, Nabi menang perang Badar dan perang Uhud. Yang kedua, lepas perang Badar dihalaunya kelompok saudara kita Bani An-Nadir. Yang ketiga, menang pula dia, ya, dalam peristiwa sesudah Uhud, Hamraul Asad ini. Maka mereka rancang cari jalan macam mana nak dibuat. Itulah wakil mereka telah pergi ke kota Mekah. Ahli kitab di kalangan orang yang memahami kitab. Bila mereka sampai ke Mekah menurut cerita ni, oleh kerana mereka tu ahli kitab, yang di Mekah ni ramai ahli syirik. Lalu mereka jumpa ahli kitab Madinah ni, tanya sungguh. Ni tanya direct je, tuan ya, kami tak kerti apa, menyembah batu je kerja kami. Sekarang ni nak tanya, antara kami dengan Muhammad ni mana sebenar yang betul ni? Terus terang aja, yang mana? Beritahu kepada kami. Dia pancung dah Yahudi tu. Kamu lah yang betul, Muhammad sesat katanya. Ni ahli kitab, Mr. 10% punya. Ya. Projek kereta api pun dia sapu, dia kira apa? Jadinya, bilanya orang-orang Mekah dengar kata, yalah Tok Guru lah ahli kitab ni. Qadi daerah tu paling kurang. Ya. Maknanya bila dia duk cakap gitu, orang awam ni dia ikut aja. Public tahu apa? Ada kata yang tu cakap, dia sangkut situ tu. Maka mereka kata kalau begitu kita harus memerangi. Maka disediakanlah pasukan perang pada waktu itu. Tapi jumlah tu tak cukup berdasarkan target yang mereka nak. Sebab ramai juga dah mati dalam perang Badar, dalam perang Uhud sebelum itu. Lepas tu ada beberapa pertembungan dalam bentuk sariyah. Yang mereka turun daripada Mekah senyap-senyap, bakar ladang, patuh lari. Umat Islam hambat, 6 orang dapat bunuh 2. 4 lepas, begitulah. Waktu-waktu lain mereka datang. Mereka ganggu ladang unta di Madinah. Mereka bunuh penjaga unta itu di kalangan sahabat yang mulia. Lepas tu mereka bawa pelari unta. Sahabat dapat maklumat, Nabi pun tahu, kejar pergi. Kejar-kejar terlepas. Tapi waktu lain, mereka datang lagi. Mereka bakar pula sebahagian ladang di Madinah. Tindakan-tindakan provokasi. Tahun-tahun, sekitar 7-6 tahun awal di Madinah itu, benar-benar merupakan ancaman besar bagi Nabi dan para sahabat. Sehingga satu tahap, terjadinya peperangan As-Sawiq. As-Sawiq iaitulah tepung gandum. Perang tepung gandum. Main tu, tepung gandum pun berembat masa tu. Di mana Nabi dan para sahabat kejar tentera-tentera kafir yang masuk mengganggu ni. Lalu mereka lari, dia menakut, acah aja lah. Tak berani dah nampak ramai turun hujan duduk jembatan. Mana ada akidah tu? Kami ingat dia berani kan mati kafir, mati kataknya. Tak hendak dia pun. Tapi pasal 20, 450, ya. Kalau yang macam tu mau 1000 dapat itu mahal sikit, ya. Tu kan ya. Apa yang ada? Saya tengok muka menyentuh tu bukan muka rembat lah. Saya pun dulu 06 sebelum jadi ustaz. Minta maaf lah. Terus saya sembang lah Pak ni. Muka yang memang berani ni kita tahu. Muka acah-acah pasal ada polis backup kita pun kenal. Tak ada dah sokok pun elok, teleng something kampung dusun apa macam tu.
Sembang bapak ni, dia mana ada prinsip akidah, tak ada. Kalau kita tengking takbir tu lari tu. Kita tak nak buat lah tu sabalah lah kan, itu bukan cara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kamu. Kalau mampu, itulah Nabi suruh. Tak mampu, saya tak, anak tak tahan, rimbat je lah. Itu kan kena kita buat cara umum, bayarlah kompang tu. Kalau tumbuk tak ada senjata, RM20 je. Anak tahulah seksyen tu. Dah biasa. Muka tak ada lah, muka kaki rimbat tak ada. Muka RM100, RM300. Jadinya, puak-puak Yahudi tu marah dia. Dia mikir, kita dah banyak mati dah, perang Badar, perang tenaga tak cukup. Sebab, kali ni kita turun, rembat ni rapat sampai ke dinding punya. Makna Muhammad dan umat Islam, termasuk negara tu, kita runtuhkan terus. Tak payah ulang-ulang lagi dah nak perang, kita pun letih. Lepas tu kita pun bukan berani sangat. Gitu. Akhirnya bincang, tengok tentera tak cukup. Berbincang, ambil bantuan kabilah-kabilah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Di antara kabilah yang paling besar menyumbang ialah di kalangan Bani Ghatfan. Selain kelompok-kelompok kecil Arab, badui-badui yang berterabur berselerak di antara lembah dan gunung yang ada di antara Mekah dan Madinah, minta bantuan, kena tolong bentuk pasukan tentera. Campur-campur semua ada 10,000. 10,000 besar tuan-tuan. Inilah kalau pengundi berapa belah ribu je, 10,000 hilang deposit seorang tu jamai. Besar 10,000 masa itulah. Lengkap bersenjata. Ni bukan bawa kompang bunga mangga aja tau. Memang rembat habis kali ni. 10,000. Nabi tak tahu peringkat awal. Hanya bila dah persiapan tu agak sudah memuncak, baru dapat dikesan. So Nabi ambil keputusan mesyuarat terus. Itulah Salman dihidayahkan petunjuk oleh Allah, mencadangkan digalilah parit. Itu dinamakan peperangan Khandaq tu. Telah selalu kita sebut, buka luas parit itu. Jika sekiranya kuda melompat, pasti jatuh ke bawah. Itu dia punya buka. Terus try lah kita nak stand seberang, pakai tak sampai jawab dia. Kuda pun lepas ke bawah. Dan kalau kuda sudah jatuh ke bawah, dia tak boleh naik dah. Itu dalam dia. Ini bukan parit kecil, tapi rumah tuan-tuan panggil YB, pegang jangka sengih. Betusan Malaysia dan berita harian. Angkat sikit pop gambar. Atau serah ke ahli majlis, dia naik kereta balik. Bukan longkang tu. Yang tu kecil tuan-tuan. Kuat propaganda tu. Ni parit sungguh. Rasulullah pun turun hari tu, semua tahu. Jumpa batu keras semua kan, tak boleh pecah. Cuma bagi puak-puak Mekah ni, even though we have 10,000 army, tapi confident itu kurang juga. Pasal dah kena tutuh 2-3 tempat ni, Badar, Uhud semua. Jadi fobia berdebar tu duk berasa lagi. Macam perang Badar, jangan main tuan-tuan. Bagaimana malaikat-malaikat turun daripada langit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan beberapa sahabat meriwayatkan, ketika kami mengangkat pedang untuk memenggal musuh, tiba-tiba kepala sudah berguling ke tanah, sedangkan pedang kami masih di udara. Malaikat sambut dulu. Kata berlaku, saya baik tak kena kan orang-orang Melayu. Kalau dia angkatnya tupuk putus, balik menurun keluar nombor kat pedang. Orang Melayu macam nombor je kerja dia. Ini kehebatan pertolongan Allah. Jadi benda-benda tu yang kufar pun dia orang tengok, dia nampak pelik-pelik, ajaib-ajaib, bagi dia pelik lah. Bagi kita Nasrullah yang ini pertolongan daripada Allah. Fikir-fikir macam mana? Teringat ahli kitab. Kelompok Yahudi ada 3, 2 dah kena halau Bani An-Nadir. Tapi 2 ada lagi, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa.
Jadi fikir-fikir bincang, try offer tengok, pergi jumpa Bani Quraizah. Setuju Bani Quraizah. Maka diaturlah. Bolehlah agaknya kita menyebut apa yang dikatakan serampang dua mata. Kamu serang daripada luar, kami akan libas daripada dalamnya. Dan hal ini langsung tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah menyangka bahawa mereka masih memegang mitsaqul Madinah, yakni perjanjian perlembagaan Madinah itu. Rupa tidak. Cuma menurut beberapa riwayat, memang para sahabat radhiyallahu anhum, masanya hari-hari nak jadi perang tu, ke seminggu 2 minggu lagi tu, tengok mood Yahudi itu lain, tak macam hari-hari biasa. Bila berjalan kan nampak berkumpul-kumpul kat lorong sana, nampak kan berkumpul kat lorong situ, dia lain. Lepas tu duduk borak, cara menengok orang Islam lalu tu pun lain, memang nak makan punya. Tanda tu, tanda kebencian tu menyerlah sangat. Tapi sahabat tak ganggu, sebab Islam selagi dia tak ganggu, tak boleh ganggu dia. Tapi tengoklah, tapi berasalah apa halnya, ya, nampak lain sangat. Yang saya selalu boleh senyum berjual beli, nampak tak apa nak senyum, bungkus-bungkus barang pakai lempar macam tu aja. Tanda tu, tanda nampak. Rasulullah tahu sebenarnya dia Nabi. Tidak akan ada Allah sembunyi melainkan dibuka hijab semua. Tapi Nabi tidak mahu menunjukkan suatu suasana panik sampai di istihar perintah berkurung pula, tidaklah. Jadi bertahan, dia bersusun tak boleh gali parit apa semua. Yang ni dah standby. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum berada di kawasan parit pada masa itu, ketika itulah puak-puak Yahudi Bani Quraizah mula menjalankan gerakan membunuh daripada rumah ke rumah. Mereka start. Nabi tidak ada di pusat bandar. Semua orang telah pergi haji umrah dan tahu di mana kawasan peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab itu. Hari ini dia ada buat masjid Khandaq besar, boleh muat 5,000 jemaah. Jadi di sana pusat bandarnya nun kat sana, lebih kurang 20 minit kak. Kalau naik bas tu baru sampai pusat bandar. Tepi dekat Tamar, ya, pasar Madinah. Jadi jauh. So Nabi dengan sahabat, segala panglima semua apa kat situ. Yang tinggal di rumah kanak-kanak, du'afa, orang-orang lemah, orang-orang tua yang jenis laih-laih, yang tak larat, yang tak boleh buat apa. Kalau dia sergah banyak latah pada menetak lagi, yang tu duduk di rumah. Budak-budak, ya. Masa itulah Yahudi pergi. Hampir sahaja terjadinya Syabra dan Syatila. Hampir. Kalaulah tidak dengan pertolongan Allah, apabila Yahudi mula bergerak keluar dengan pedang, ternampak kilauan pedangnya oleh mak penakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslimat, dia pun dah tak tahu, panik, tak erti buat apa, dia cari kayu unci dalam riwayat tu. Dia pegangnya kayu balati lah kita panggil, tunggu. Lalu Yahudi itu dihayunnya sekuat-kuatnya, tepat kena dahi, jalan terus, mati. Mati yang mak penakan ni masuk rumah kuncung gigil takut. Yang Yahudi lain tu baru mula bergerak. Dia nak masuk tu, nak ambil dah rumah ke rumah ni. Keluar je terjumpa jenazah kawan dia. Dia jerit, cunggit, lari tu tak kira dah. Dia kata rupanya sebahagian tentera Muhammad masih ada di pusat bandar ni. Tertipu kita. Nyaya dia kata mereka patah balik, lari semua. Ini cerita dia buat pengkhianatan. Ketika mereka bergerak keluar, maklumat segera sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar orang siasat dulu berita ni. Takut juga ya boleh jadi cyber. Kan? Tengah perang. Berita-berita propaganda. Dia boleh buat ya, panda telah mati dibunuh oleh seorang pemuda berjubah. Sudah. Pagi esok mengundi Teluk Intan. Nyanyi kita. Dia boleh macam-macam dia buat. Jadinya Rasulullah hantar sahabat cek tengok. Supaya tahu genuine berita ni betul atau tidak.
Bila siasat, sahabat datang, dia kata, demi Allah, benar ya Rasulullah. Buya Hamka rahmatullahi alaih tulis dalam tafsir dia. Masa tu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam longkang, dalam parit, dalam khandak tu, tengah buat kerja. Bila kata benar ya Rasulullah, tersandar Nabi. Dia pun manusia, berasa lemah badan. Sandar tu nurut tu terduduk. Sehingga serban Rasulullah dipenuhi dengan pasir-pasir yang jatuh di atas kepala ni. Ya Allah. Nabi macam terdiam, tak nak kata apa dah. Makna begitu. Senyap, terkedu. Dia ingat kok berita-berita propaganda rupa betul sungguh. Yang ni nak dihadap 10,000. Yang di belakang 1,000 juga Yahudi. Kok ia Bani Quraizah aja. Yang lain campur dengan munafik, mamat-mamat tu ramai juga. Nabi duk mikir yang tinggal perempuan dan kanak-kanak aja. Yang tidak wajib untuk berperang. Itu. Akhirnya kita tahu setelah beberapa belah hari bertahan, tidak ada pertempuran peperangan Ahzab. Cuma adalah bila puak-puak kafir 10,000 tu sampai di kawasan Madinah, tengok-tengok parit. Seluas-luasnya, sedalam-dalamnya mengamuk dia. Dia tak ada apa, main lepas semangat dia, dilepas ya anak-anak panah. Itu je lah, melayang-layang panah. Tapi tidak mengenai sasaran kecuali seorang aja yang kena. Sahabat yang mulia Sa'ad ibnul Mu'az radhiyallahu anhu. Saya jumpa dalam 2 kitab menyebut dia terkena tu betul-betul dekat urat nadi ni, terkena mata panah tu putus. So bleeding, itu je kesnya. Dah dulu bukan ada doktor segera nak jahit tepi tu mana, tengah perang zaman-zaman dulu. Jadi bila bleeding banyak ni maklum. Maka dibawa dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia berdoa. Ya, kalau sekiranya memang tentera Islam ini akan menang dengan Rasulmu, matikanlah aku. Tapi kalau sekiranya mereka akan ditewaskan dengan serangan musuh, hidupkan aku supaya aku berjuang dengan Nabi dan mati bersama Nabi. Tak lama dia berdoa, dia meninggal dunia. Rasulullah menangis pun dia, senyum pun dia. Karena ada isyarat apabila dia syahid, bermaknalah kemenangan di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sa'ad bin Mu'az. Pada hari dia hantar jenazahnya ke perkuburan Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menggunakan kedua ibu jari kakinya, berjengkit ni. Sahabat tengok, Nabi tak pakai tapak. Lalu bila ditanya mengapa demikian ya Rasulullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, demi Allah, sesungguhnya telah bergegar arasy dengan kematian sahabatmu, dan sesungguhnya telah turun para malaikat yang ramai mengiringi jenazahnya. Jika sekiranya saya berjalan seperti biasa, nescaya saya terpijak para malaikat yang ramai pada masa itu. Itulah kelebihan orang-orang yang mati syahid, ya, dan wajib berniat untuk mati syahid. Ya, barang siapa yang tidak ada niat mati syahid, Nabi kata matilah dia di atas bangkai jahiliyah. Mati macam bangkai panda aja. Ya. Jadi kena niat mati syahid betul. Sungguh. Itu nilai, itu kemuliaan kita. Kita insan bukan haiwan. Biar ada nilai mati. Apalagi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya kita tahu, tak berapa belah hari duk tahan, Allah kirim angin ribut. Dan kuatnya angin ribut tu sehingga tali unta yang mengikat hidung unta tu sampai putus hidung unta tu. Kata ulama, tali tu diikat ke tiang ke pokok. Jadi unta duduk diri situ, angin tiup dia duduk tersentak, kalau duduk lawan angin tu putus hidung dia. Kuat mana angin. Bersama angin tu dengan batu-batu kecil jadi automatik jadi bom, jadi peluru perserak apa. Habis semua lari. Kemah-kemah mereka tercabut. Belah sana parit, yang belah sini parit Rasulullah dan para sahabat. Tengoklah. Itu yang ceritanya Nabi naik dan Nabi bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu yang kita baca dalam takbir hari raya tu. Cuma orang Melayu tu tahulah sentimental itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Oh, dia Melayu. Orang Melayu dia. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Tak apa dia baca entah. Dia faham ke tak faham tak tahu lah, malas awak nanya. Menangis aja kerja dia orang Melayu ni. Itu yang tak tahan tu. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Ujung tu azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allah menghancurkan tentera Ahzab dalam keadaan asalnya. Itu yang sedap. Kalau Melayu takbir memang sedap. Pergi haji, pagi raya haji kat Mina, alah, memang hilang mood dengan takbir Arab ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Macam tu je Arab. Upo tahun tu dipasang tip. Tahun mana tersilap, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dah laju pula takbir pagi tu. Oh Melayu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, dan Allah menghancurkan tentera Ahzab dalam keadaan asalnya. Lepas main raya, dia ketua cawangan Ahzab di kampung dia. Tui. Apa baca takbir tak erti. 10 tahun baca takbir raya. Dia ketua bahagian Ahzab. Woi leceh tuan-tuan. Mengaji tak faham-faham ni cukup leceh. Hadirin sekalian, akhir menang. Itu yang Allah sebut, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Itu ayat Quran. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melihat akan ketumbukan tentera-tentera Ahzab, lalu berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Telah benarlah janji Allah dan Rasulnya. Tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, terdapat di kalangan orang-orang yang beriman itu beberapa orang rijal yang benar janji mereka dengan Allah. Ada di antara mereka yang telah gugur syahid di dalam menunaikan janji itu, dan ada di antara mereka yang menunggu giliran untuk mati, dan mereka tidak akan merubah janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belah sana tu jangan sonok sangat, serbu sana serbu sini, tendang pintu pejabat orang, jangan. Sebab kami di sini menunggu giliran, jaga. Jam lebih sangat. Kami kata erti nak buat, ana lagi erti, itu kerja lama ana. Kau senang tu. Tapi mereka ni melampau-lampau. Diingat kita ni tak erti. Tapi kita mesti bersabar. Ya, kerana Allah Ta'ala diuji itu sikit sangat dia. InsyaAllah mudah-mudahan. Katanya polis pun dah ambil tindakan, baguslah. Nak tengok misal lintang-lintang, rencana muka ke negara, ya, tengok tak? Ya. Hadirin sekalian, bila ayat ni turun, selesai perang tu menang, balik aja Rasulullah sampai rumah dah. Ceritanya Nabi buka baju besi. Nabi ada baju besi, Nabi ada baju rantai dua. Itu Rasul. Dia bila berperang, dia buat apa? Nabi ni dia tu menyungguh diri, komitmen dia dahsyat. Jadi kita pun kalau berjuang, kalau apa menyungguh diri,
betul-betul. Kalau di depan betul, hadap, takbir, betul-betul. Allah buat angin sikit. Ini tengok keliling. Takbir pun lari kat belakang. Nah, buat ni. Tiap-tiap kali macam tu ada grup ni. Awak ingat kok dia nak pergi semangat, kita mengikut belakang. Dah dia berterabur, tengok lapis belakang ni berselerak pula. Baik, jadi nak menyebutnya, balik je Nabi buka baju besi. Ada riwayat kata baru pegang macam tu. Ada kata dah gantung dah. Tiba-tiba turun Jibril alaihissalam. Memberitahu, wahai Rasulullah, pergi perangi Bani Quraizah. Mereka khianat. Kamu pun tahu mereka telah mengoyakkan perjanjian. Pergi Nabi SAW mengepung perkampungan mereka. Saya dah pergi kampung Bani Quraizah ni, kosong sehingga hari ini. Tidak ada apa-apa. Bahkan Saudi pun kajian Saudi, ulama-ulama Madinah memberi nasihat lah kira begitu. Tak payah siapa pun buat rumah ke apa situ, kerana itu kawasan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Sehingga mereka dihalau dan dipancung kepalanya pada hari itu, dibunuh. Jadi pergi kepung. Bila dikepung, selepas lebih kurang 15 hari. 15 hari dikepung, akhirnya mereka surrender, angkat tangan. Dia kata, kami menyerahlah wahai Muhammad. Maaflah yang sudah-sudahlah. Sedap bahasa dia. Ya? Sesama kita ni, satu Madinah, warga negara. Macam-macam lah. Ya? Dah takut. Macam-macam bunyinya. Nabi SAW buat keputusan hukum berdasarkan syarak. Orang yang khianat, hukumnya hukum bunuh. Dan memang Nabi dah tetapkan hukum bunuh ini. Tiba-tiba mereka kata, kami sedia berunding. Pergilah Nabi berunding. Sampai Nabi SAW, dia kata, tidak kamu wahai Muhammad, tolong hantar orang kami juga, Bani Quraizah juga. Dan kami sangat menghormati dia. Cuma dia dah masuk Islam, dah ikut kamu, tak sedar ke diri itu. Tapi kami masih hormat dia. Nabi kata, siapa? Saudara dan pemimpin kami dulu, Abu Lubabah. Dia hendak Abu Lubabah. Dia, bila Nabi dah berdiri depan tu, Nabi itu kira authority lah, dia ketua negaranya. He's a decision maker. Tiba-tiba di reject Nabi tu, cari orang lain, tak nak berunding awak. Tak kekurang sikit tu, perangai kurang ajar Yahudi tu. Selamba dia tidak akan Nabi. Rasulullah sabar lagi. Kamu nak siapa? Dia kata, kami nak Abi Lubabah. Baik, Rasulullah kata. Lalu Nabi pergi jumpa Abu Lubabah. Rasulullah pesan, wahai Abu Lubabah, mereka tak nak berunding dengan aku, dia nak berunding dengan kamu je. Kamu pergi ke sana, tapi tolong pegang rahsia perjuangan ini. Abu Lubabah kata, apa dia ya Rasulullah? Aku telah memutuskan semua mereka dibunuh. Yang lelaki dia akan dibunuh. Jangan kamu cakap hukuman ni kepada mereka. Kerana pagar untuk masuk ke pintu kota tu terlalu kukuh, Nabi kata. Kalau awal-awal kamu menyebutkan mereka akan dibunuh, aku bimbang nanti mereka tak buka pintu, kamu tak boleh masuk. Diam-diam aja. Ingat, ini rahsia ketahanan perjuangan kita. Abu Lubabah kata, insya-Allah ya Rasulullah. Pergi ya. Ikut ceritanya, dia naik kuda masuk. Dan dia gempa tu, dia masuk, dia topeng. Bukan topeng macam mana, kan kita ambil serban ikat tu, macam orang Palestin duk plastik. Nampak mata tu, diikat macam tu, balut tu, dia pergi naik kuda tu, berhenti tengah tu. Dia naik angin, dia syok pasal Nabi pilih dia. Dia tu ditunjuk dia Allah tu oleh Yahudi tu, nak dia. Pergi duduk atas kuda, tengok. Orang ramai berdiri kumun tengok. Kenal? Tak banyak bahasa dia. Jenis panglima dia tak cerita banyak. Ya? Tu tuan-tuan, orang-orang handal-handal ni, dia tak ada cerita punya. Dia angkat buah kelapa 2 biji, siap. Dia tak banyak sembang ada. Buaya ditampar, jangan main.
Lain garangnya warna handal ni. Ya. Sesat betul puak ni. Jadi ni dia sampai kat tengah-tengah kampung tu. Tegak dia pakai macam topeng Palestin yang kain tu. Kenal? Jadi dia orang nak kata tak kenal tak boleh, pasal pintu dah dibuka, memang dia lah. Tapi macam iya ke tidak ni nampak mata tu. Zap dia buka. Masya Allah, Abu Lubabah. Oh, kenal ketua kami. Kamu nak apa? Sehingga kamu tak nak berunding dengan Nabi aku. Kamu ingat aku mulia pada Nabi aku? Tahu tak perangai kamu ni buat aku marah aja. Dia pula. Nabi suruh berunding je. Ni sahabat dia tak boleh, jangan dia Rasul lu pantang. Maka dia kata, yalah kami ni kamu kan tak tahu. Dah kena kepung 15 hari. Nak kencing berak pun selerak dah. Mau tak marah kami? Jadi begini je nak tanya pandangan kamu. Ada pandangan kamu wahai Abu Lubabah, kami semua ni nak kena patuh kau kepada Muhammad tu? Itu tanya. Kata Abu Lubabah, kena patuh dan ikutlah apa yang dia arahkan. Dia akan arahkan apa? Tanya dia seorang. Masa itulah dia terlepas, dia dah semangat. Buat macam tu. Dia duduk atas kuda tu, dia buat acah. Terlepas. Dia terlampau excited sangat dalam dialog tu. Dia tanya Nabi tu nak suruh apa, dia buat macam tu. Potong. Bunuh. Apa lagi jadi riuh hendak menangis. Perempuan, kanak-kanak. Yang tentera lelaki mula standby balik dah kelang kabut. Nabi SAW masa tu berada di luar kota, ramai dengan tentera. Tengoklah dari jauh. Sekejap tak lama tengok dah macam berkocak, bergolak dah lintang pukang yang lari sana menjerit. Dia takut mati Yahudi ni. Nabi kata sudah ni apa benda pula Abu Lubabah ni. Nabi tahu dah ni mesti dia kenal sahabat. Tapi pasal puak tu ndak yang ni dia hantar. Satu riwayat kata bila lepas dia buat macam tu aja, tiba-tiba dia astagfirullahalazim. Dia macam terlepas. Padahal itu rahsia tu Rasulullah pesan. Astagfirullahalazim, katanya aku dah khianat dengan Allah, khianat dengan Rasul. Dia pusing kuda dia pecut terus. Dia tak singgah dah, tak tengok ke Nabi dah. Diikat diri dia di masjid. Itu yang dia bertabat di salah satu tiang masjid tu. Abu Lubabah tu lah. Diikat diri dia. Hanya pada waktu semayang aja baru dibuka akan ikatan itu. Kemudian dah semayang diikat balik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah daripada itu dimaklumkan akan tindakan Abu Lubabah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika sekiranya dia datang menemui aku, nescaya aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosanya. Tapi oleh kerana dia terus menuju kepada Allah, Allah lebih tahu keputusannya. Nabi kata, Nabi tak campur biar. Ada tindakan-tindakan dalam jamaah. Kadang-kadang kita jangan campur, biar aja. Ada masa, ada ketika kena campur, ada masa ketika kena tegur. Sebagai pemimpin kena faqih. Ya, kita kena tengok suasana diamnya, biarkan. Ada keadaan-keadaannya. Maka yang ni Nabi biar. Dia waktu semayang bini dia buka, lepas semayang ikat. Menangis beristighfar. Itulah kita sebut selalu yang jadi terkenal di Masjid Nabawi tiang taubat tu. Orang Melayu suka nak mencari tu. Ya. Kau pergi haji, umrah, dicari tu tengok. Nama tawih pun bagus. Dibawa tu. Inilah tiang taubat. Oh, ini. Dulu kamera tu. Tolong sikit ambil gambar tepi tiang. Menyengit bertaubat tak juga. Ya. Orang Melayu punya perangai tuan-tuan. Saya bawa jemaah tiap tahun, saya tahulah. Tu je kerjanya. Kejap kan dah tersebar dalam Facebook, 3 minit tak sampai.
Saya ingat tepi tiang tu yang tak tahan. Tulis tu, saya menyandarkan diri di tiang taubat. Kalau lain kau ikat je situ, senang jadi Abu Lubabah. Tak apa-apa kerja kadang, maaf. Jadinya dia diikat situ. Menurut kebanyakan riwayat, bahawasanya Abu Lubabah berada di tiang tu selama 6 hari. Makna hari ke-6 itulah ayat turun yang tadi tu. Yang saya baca 102 surah At-Taubah itu turun. Dan ayat ini turun di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia salah seorang dari kalangan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menurut riwayatnya, dia duduk terikat lagi tu hari ke-6 tu. Tengah malam nak membawa ke subuh, waktu-waktu solat tahajud tu lah. Tiba-tiba Ummu Salamah radhiyallahu anha terdengar suara ketawa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam nak ke subuh, dengar suara gelak. Pergi Ummu Salamah. Dia kata, ya Rasulullah, apa benda yang Rasulullah ketawa ni? Sebab Nabi itu dia ada benda banyak. Ya? Apa hal ke mesti ada peristiwa. Nabi kata, saya ketawa dan berasa suka pun ada. Allah Ta'ala baru je turunkan ayat mengampunkan Abu Lubabah. Ayat yang saya baca tadi. Jadi Ummu Salamah dia pun rasa suka. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya beritahu kepada Abu Lubabah, Allah dah ampunkan dosa dia. Nabi kata, kalau berasa kamu nak buat, ikutlah, buatlah. Keluarlah Ummu Salamah. Dia berdiri di pintu rumah dia. Dia kerana kebanyakan pintu rumah Nabi, para isterinya masa itu, semua menghadap ke masjid, hala ke kiblat. Jadi dia keluar berdiri, dan ternampaklah Abu Lubabah duduk terikat. Lalu dijeritnya, wahai Abu Lubabah, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu. Dan Rasulullah yang bagi tahu kejap ni. Bila dia cakap macam tu, dan keadaan berdiri begitu, ulama kata ketika itu belum lagi diturunkan ayat hijab. Jadi dia duduk diri macam tu je lah. Dia makanya terdengar dia Abu Lubabah dan dengar dia sahabat-sahabat dalam masjid. Dia nak sembahyang subuh, dah ramai dah. Bangun semua. Congratulations lah. Pergi ke Abu Lubabah tu salam, cium dahi, cium pipi, tahniah wahai Abu Lubabah, tahniah Allah ampun dah dosa kamu, ucap tahniah. Tiba-tiba ada seorang datang nak buka tali. Abu Lubabah kata, tidak, demi Allah, jangan dibuka tali ini. Aku tidak mau kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membuka. Dia terikat situ. Buat bodoh, orang ambil uduk semua dah. Sahabat itu kan kira dia lurus dia passion lain, ya. Tak lama Rasulullah keluar. Nabi keluar pergi nak sembahyang, lalu memberi dan menjawab salam, kemudian dia minta Rasulullah buka, maka Nabi bukakan ikatan itu. Setelah dibuka tu selesailah. Itulah ayat itu turun. Dan ayat ini turun di rumah Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil sikit, ya, imbas lalu riwayat hidup Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nama dia Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah al-Makhzumiyah. Dia ini di kalangan Bani Makhzum, ya. Dan dia adalah sepupu kepada Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Artinya dia pun keturunan darah panglima juga, bukan kecil anak. Dan dia juga sepupu kepada Abu Jahal bin Hisham, tu yang tak tahan, ya. Yang tu pun sepupu juga, macam kita lah kan. Sepupu kita ada seorang tu bagus, Masya Allah. Silap sikit je, tersilap tu banco kopi tu, saya rasa pahit, gula kurang. Tak
takbir, kopi pahit pun takbir. Itu kuat semangat itu. Sepupu, ada seorang sepupu anak. Ada seorang lagi sepupu kak. Kalau buat wudud hara kita din katanya. Sepupu juga tu jenis Abu Lahab. Ada belakang tu. Ada jenis sepupu yang kuat mengaji. Tapi tak apa dia belajar entah. Kalau arak diharamkan di Malaysia, tak maju kita katanya. Ni apa akidah macam ni? Mengaji apa ni? Ada tak jenis sepupu tak boleh pakai macam ni? Jenis cakap macam ni dia kena bertaubat kepada Allah. Karena arak ni dosa besar. Tuan-tuan, ibu-ibu nak sebut. Arak dengan babi ni tinggi lagi makam arak. Orang Melayu babi ni dia geli, dia jijik. Bukan pasal najis tak najis. Sebab itu arak dia tutup, dia minum juga. Sebab itu arak dia kata boleh jual. Kalau ditutup semua kila arak, mana nak datang hasil negara? Dia tak nampak arak tu lebih babi daripada babi lagi, arak tu. Bapak segala najis tu arak tu. Arak kalau diminum hilang akal tuan-tuan. Hilang akal tu apa Ustaz? Dua aja, Tampoi, Tanjung Butan, dua tu aja. Tu hilang akal. Tak ada akal dah. Penangan arak tu. Babi tidak menghilangkan akal. Nampak? Saya mengajar di Ceras sampai ini puluh tahun dah. Memang ada satu kedai dekat Jalan Kokrin tu. Itu memang ada, saya suka ada kedai mamak tu, saya selalu minum situ. Ujung dia dek kat Kokrin tu, ada kedai jual bar situ. Jual babi ni. Saya selalu ada seorang Cina gemuk, dia dah kenal saya, Haji ya kata. Dia tak kacau lah, kita nak pergi kuliah apa, duk minum. Dia ujung jauh. Saya pernah tengok, dia punya banyak makan babi tu. Diam. Ya. Dia tak hilang akal, kenyang. Terlampau kenyang. Terlampau kenyang tu. Aku terkelik kebin. Dia terlampau kenyang. Tu ya. Tak ada mabuk dan tu arak mengacau-ngacau orang tak. Tapi arak jangan. Itu beza dia. Najis hukum dia tak boleh. Kalau kita ada ladang anggur, kita jual anggur yang dah masak ni kepada pembeli. Dalam kedudukan kita tahu orang yang nak membeli buah anggur ni memang dia nak buat arak, haram jual anggur pada dia. Ini kita kena faham. Ini hukum ini dosa besar, najis. Dahsyatnya arak ni semua maklum. Tidakkah ada sumber halal yang terlalu banyak di negara ini? Apa yang arak tu sangat kau itu tak betul akidah. Kena beristighfar banyak-banyak di hadapan Allah Ta'ala. Baik, saya masuk sekejap Ummu Salamah ini. Dia termasuk di kalangan wanita pertama yang berhijrah. Dia masuk dalam first group menuju ke Habasyah. Suami dia yang pertama bernama Abu Salamah bin Abdul Masad Al-Makhzumi. Di mana suami dia ni pernah satu ibu susuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kepada Ummu Salamah ni memang pemurah. Keluarga dia keluarga dermawan. Maka akhlak ayah dan ahli keluarga tu lekat ke dia. Dia pun menjadi seorang yang sangat pemurah. Ummu Salamah dia ni daripada Bani Mughirah. Manakala laki dia Abu Salamah daripada Bani Asad. Berlaku peristiwa menarik ketika datangnya perintah berhijrah menuju ke Madinah. Bagaimana pada masa itu Bani Mughirah dan Bani Asad ni bergaduh. Yang Bani Mughirah tidak membenarkan akan Abu Salamah bawa Ummu Salamah, kabilah dia. Bani Asad pula kata Abu Salamah tu sadar kata-kata nak bersama dah dengan Ummu Salamah tu.
Kita kabilah Asad ni lain. Bila dua ni dah dipisahkan, tinggal anak mereka. Mereka ada anak masa itu seorang. Lalu bergaduh berkelahi, Bani Asad dapat anak ni, diambil. Ummu Salamah diperintahkan pulang kepada keluarganya. Manakala Abu Salamah dengan ucapan bismillah meneruskan jihad, berhijrah ke Madinah. Dia tinggal isteri dan anak dia. Itu. Maka menangislah Ummu Salamah tiap-tiap hari. Pagi ke petang ke pagi. Selama setahun dia menangis kerana dipisahkan dari suami, dipisahkan daripada anak. Akhirnya menurut cerita, sedih pula orang-orang tua dia menengok. Dia kata, lama manalah kita nak menyeksa Ummu Salamah macam ni, lepaskanlah dia. Setujulah semua. Maka dikembalikanlah anak dia. Bila dia dapat je anak dia, pagi dapat, tengah hari dia berangkat ke Madinah. Dia tak tunggu dah. Bukan rindu kepada suaminya, tapi rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk rindu orang lain dah pergi, dia tinggal. Dalam perjalanan menuju dia ke kota Madinah, dia bertemu dengan Utsman bin Talhah. Lalu Utsman membantu dia dan dibawalah dia dengan anak dia sampai ke Madinah. Lalu dia bertemu kembali dengan suami dia, Abu Salamah. Dan mereka hidup bahagia di Madinah, dikurniakan 4 orang anak. Zainab, Umar, Salamah dan Durrah radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Dan Ummu Salamah ni radhiyallahu anha, dia sangat aktif dalam jihad, dalam bidang merawat pesakit-pesakit. Dia passion, dia sabar menghadapi itu. Banyak dia tolong. Sehingga satu ketika Abu Salamah, suami dia sendiri luka parah dalam peperangan Uhud. Dia rawat. Bila dia tengok suami dia tu dalam keadaan cedera parah dan tak ada harapan dah. Lalu Ummu Salamah menyatakan, abang, saya dengar cerita kalau laki itu mati dulu, tinggal bini di dunia, maka bini itu kena bertahan supaya bila bini dia pula mati, nanti dia berjumpa dengan suami dia di dalam surga. Aku bersumpah di hadapanmu, aku tidak akan bernikah dengan sesiapa selepas engkau mati. Tiba-tiba Abu Salamah bertanya, adakah kamu benar-benar sayang kepadaku? Dia kata, benar bang, saya sayang dekat abang. Kalau benar kamu menyayangi aku, bolehkah kamu menerima nasihat aku? Dia kata, saya sedia bang, nasihat aku, berkahwinlah selepas habis iddah, selepas kematian aku. Dia terima. Dengan berarti dia terimalah. Maka meninggal dunia. Sebelum meninggal Abu Salamah, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik daripada aku dan akan senantiasa menggembirakan hatinya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia berjodoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ni bijak, jenius dia. Selain daripada Aisyah dan para isteri yang lain radhiyallahu anhunna, dia bagaimana di antaranya dalam peristiwa peperangan, peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ringkas cerita, kita tahu bahawasanya dalam isi perjanjian, salah satu isinya bahawa Nabi dan umat Islam mesti pulang ke Mekah, tidak pulang ke Madinah, tidak boleh melakukan umrah pada tahun itu sahaja, dan mereka boleh buat umrah tahun depan. Sedangkan mereka dah pakai ihram, dah dekat, dah nak pergi ke Mekah. Itu yang Saidina Umar mengamuk hari itulah. Dia Umar kata, asyik menyerah, dia je semua. Kita dah pakai ihram, apa nak jadi macam ni? Kata Islam ni izzah, ada kekuatan. Ni dia halau balik, dia orang kafir balik semua. Aku yang ni kapantang aku naik angin Umar. Kita turun langgar je padang jarak, padang kukuh, dia dah mengamuk.
Pada masa itu tidak ada seorang pun yang berani menegur Umar. Hanya Abu Bakar bangun. Abu Bakar tengok Umar sikit aja dia twist. Umar, Rasul tu, Rasulullah. Tu saja Abu Bakar cakap. Bila Abu Bakar bagi sedas yang tu terduduk, Umar diam dia. Astaghfirullahalazim. Apa gitulah aku ni apalah. Ya Allah, macam terlupa aku yang tu Rasul. Dia punya angin tu. Jangan. Dia bagaimana bila dah pakai ihram, sudah pun berniat, tapi terhalang tak boleh haji atau umrah, maka kena bertahallul. Dia panggil tahallul ihsar. Tahallul ihsar iaitulah sembelih kambing gunting baru buka ihram. Bukan tak ya dia umrah gulung-gulung macam sari campak, bukan. Dia ada cara menurut fiqh. Kena sembelih, dia panggil tahallul ihsar. Jadi kambing mah banyak, tapi nak menyuruh buat tu. Masa tak boleh, jangan silap. Dia memang menghayun ya sahabat, memang panas betul masa tu. Nabi dah pening, macam mana nak buat. Itu yang Nabi masuk kemah termenung. Nabi Ummu Salamah datang, dia jenius. Dia kata, ya Rasulullah, waktu macam ni jam syarah-syarah lagi, sahabat tengah hangin, syarah-syarah tak mau ada. Rasulullah jangan cerita apa yang saya tahu dan keyakinan saya, semua para sahabat mencintai Rasulullah. Rasulullah jangan cerita apa dah. Pergi keluar, ambil kambing seekor, sembelih, dah, dan diam je. Pergi buat. Pergi Rasulullah keluar, Rasulullah ambil kambing, kemudian sembelih. Kemudian Nabi suruh Anas bin Malik radhiyallahu an menggunting akan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itulah mereka lihat wajah anak pucat, berpeluk belenjan dia menggeletar nak gunting. Lalu ditanya, mengapa wahai Anas? Lalu Anas menjawab, demi Allah, jika sekiranya jatuh selai rambut ni ke tanah, hancurlah dunia ini. Kerana para bidadari yang turun dari syurga berperang, berebut maukan selai rambut Rasulullah itu. Jadi tanggungjawab tu atas dia. Kau terlepas saja jam, habis semua. Tak ada kita digombak, disalam, tak ada dah. Hancur semua ni. Nak berebut selai itu. Anas itulah yang menyimpan rambut Rasulullah turun-temurun. Banyak sahabat minta dibaginya. Ada setengah riwayat menyebut akhirnya Anas kata, dengan aku dah tak ada dah, hanya selai aja, dan itu aku punya. Dan pada hari dia bersyahadah, sedang dia nazak, dia memerintahkan ahli keluarga dia ambil satu bekas. Bila dibuka, didapati rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas menyatakan, demi Allah, aku nak menjadikan ini kesaksian bahawa aku adalah umat Rasulullah. Lalu rambut yang pendek tu dia ambil, dia sengkam bawah lidah dia. Dia bersyahadah dan meninggal dunia, dia bawa terus. Itu yang last menurut guru saya. Yang lain tu dah bersebar habis sahabat. Itu yang saya sampai ke Museum Topkapi Istanbul apa semua tu. Tu ada riwayat dia belaka tu. Ya, orang-orang Turki pun bukan pakai berani-berani buat tas plastik kuning merah-merah mana asal sumbat kata rambut Nabi. Jangan dilaknat dia Allah apa tak apa. Itu benda betul tu, bukan boleh reka-reka tak tentu arah iya ke enggak, jangan. Jangan hancur akidah nanti. Kalau memang kata rambut Nabi, sudah rambut habis. Jangan nak banyak petikai. Sebab Rasulullah ni dia masya-Allah. Jadi Anas itulah, lepas Rasulullah sembelih semua, masuk kemah, duduk Nabi. Kejap lagi bangun Abu Bakar, tarik seekor. Orang Arab dia sembelih kambing seorang dia aja. Saya tiap tahun tuan-tuan pergi dekat slaughterhouse, rumah sembelihan di Mekah. Kawan-kawan kira akikah lah apa semua, saya buat ke sana. Saya kata, macam mana nak bawa kambing ni? Nak aku dukung kan boleh, tak kau terberak terkencing pula. Awak mikir macam mana? Awak tak pernah. Macam mana duduk mikir macam mana nak bawa kambing, kan kecil-kecil anak. Gadebab. Lepas tu bukan jinak macam liah kepala tu nak menangkap itu. Macam mana nak bawa? Sekali saya tengok Pak Arab seorang bawa. Dia pegang, rupanya dia pegang dua kaki kambing belakang tu. Pegang, diangkatnya dia seorang. Dah jadi kita tolak kambing dua
Kata la ilaha illallah Pak Arab ni. Akal itu. Saya kata, bagus juga idea ni. Saya pun pegang. Masa saya pegang tu dah musing kambing tu menengok saya. Dan dia pun tahu kau ikut Pak Arab ya gitu kot. Saya tolak tu. Iya. Jadi senang. Pasal kaki dua tu tak pegang. Dia tak boleh jentuh ke depan tolak. Kalau kita laju-lajulah dia ni. Kita slow. Saya buat slow lah. Kesian kat dia pun. Gear 2 je. Kalau gear 5 terbalik dia. Tolak pelan-pelan tolak. Mengikutlah sampai ke dalam. Lepas tu saya pegang. Dia resit. Duit dah bayar menengok. Awak tak pernah. Macam mana Arab sembelih? Nak cari member. Member menengok orang sembelih unta semua. Rupa dia rebah dia pijak. Pelipis. Pangkal rusuk kambing dia pijak. Tu dia angkat peraknya dah. Oh macam ni kau buat. Baru tahu. Tu pun saya pegang menggelincir kaki. Putih mata kambing tu menengok saya. Tapi makna gitu. Arab dia seorang. Tambah Rasul. La ilaha illallah. Rasulullah tu tak ada mengelupa apa pun kambing. Dia keluar diri dia menyandar. Datang kelik-kelik. Kambing menyerah. Dia tahu dia pun suka Rasulullah nak sembelih dia. Dia nak Nabi jamah dia datang. Ulu dia. Kita je raya korban 15 ekor lembu, 11 saya sembelih. 4 dah lepas terputih tali. Tegak dekat lampu trafik Kampung Baru tu. Tali berjuntai tu, mengambat tu dekat setengah hari. Punya liarnya. Rasulullah tu datang tu jinak sayang kan. Ya Allah ya Rasulullah, hebatnya jasa Rasul. Suka binatang kat dia. Dia menyondor serah sembelih. Datang Abu Bakar pegang sembelih pula. Tengok dia Umar. Angin-angin dia pun. Rasul buat akan tak ikut. Dia orang tu sami'na wa ata'na. Sembelih dia Umar. Bila Umar buat, yang lain menengok si Osman. Takkan iman aku lebih baik daripada Umar. Osman sembelih, habis semua ikut. Siapa cadang? Ummu Salamah. Dia genius. Itu kita kadang-kadang. Saya nak kena berhenti pukul berapa ya? Pelotoma dah berah. Menang dah tu. Menang lah pasal perempuan gemuk tu tak ada. Kalau dia ada kacau. Memang suai kalah kita. Ya? Jadi kita nak sebutnya, saya berhenti 9 suku boleh 9 suku. Nak habis sikit. Apa tadi saya sebut? Tuan-tuan pun sebut tu gelak alah. Tidak. Apa tu? Baik. Ummu Salamah tu seorang engineer, subhanallah. Bijak sangat. Dalam kes yang berkenaan, dia boleh mententeramkan Nabi, indirectly para sahabat. Sebab itu kita sebagai ketua, tak kira dia pejabat apa lagi dalam jemaah. Bila kita jadi ketua dalam jemaah tak kira lah. WDP ke ketua cawangan ke tak kira lah. Kita kena faqih membaca anak-anak jemaah ni. Ada suasana ketika jangan bersyarah dah. Buat aja. Syarah-syarah pun tak jadi dah. Kadang tengah marah dia orang pun malas ke apa, dia diam je. Masuk je, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Bab bendera 2. Bagaimana Ustaz? Tak nak panjat je. Acah-acah cari tangga kan berkejap. Ustaz. Ustaz nak minta cepatlah takkan Ustaz panjat. Dia manjat naik. Anak duduk cari biskut lemak, cicah kopi lah. Sebagai ketua kena faqih hal-hal macam ni. Kadang tak syarat-syarat orang pun menyampah. Membebel dia Ustaz ni datang markas, membebel dia kerja dia. Dia macam tu. Dia diam dia ambil poster, bancuh kanji, tampal je poster tu. Baru 5 keping kita tampal bekerja anak buah buat. Malu dia. Rasulullah tu macam tu, Ummu Salamah hajar dia. Ada satu kes yang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Ummu Salamah supaya memaafkan Abu Sufyan bin Harith dan juga Abdullah bin Abu Umayyah. Di mana Abu Sufyan, Al-Harith dan Abdullah bin Abu Umayyah ni, dia lain cerita dululah masa-masa di Mekah 13 tahun tu. Dia orang ni pun jenis tim kona lepes lekor Osman punya. Melanyak Nabi, lanyak sahabat. Banyaklah kerja tu, provokasi. Segala apa jahat-jahat ni dia buat. Jadi, yalah Rasulullah tu pandai juga. Walaupun dia sabar, dia marah tu ada. Jadi bila terjumpa tu, dia paling muka. Tak nak dia tengok muka dua orang ni.
sehingga tertemu di Al-Abwa'. Ya. Al-Abwa' iaitulah suatu tempat di antara Mekah Madinah, tapi lebih hampir dengan Madinah. Di situlah makam ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah meninggal. Situlah ke bumi Al-Abwa'. Jadi bertemu di Al-Abwa' tu Nabi nampak, Nabi kalih muka. Ditegur oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kira yang buat jahat ke Rasulullah Mekah tu, punggah habis satu Mekah buat jahat. Bukan 2 orang ni aja. Kalau Rasulullah kira marah pasal orang jahat, mengalih muka, berapa orang lain tak kalih muka? Kalau dia orang berdua je buat, tak apa. Yang lain-lain minta maaf, boleh dimaafkan. Yang dah bersyahadah, masuk Islam. Jadi kalau yang ni Rasulullah paling muka, macam mana lah dia orang pula? Kalau hatinya nak ke Islam bersama nanti, siapalah Nabi dia? Bukankah Rasulullah? Cara dia gayung tu, Rasulullah faham. Akhir selesai dan Rasulullah menerima mereka. Dan ayat 102 surah At-Taubah yang membebaskan Abu Lababah tadi, ayat itu turun di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dan bagaimana akhirnya Ummu Salamah ini merupakan ia di antara generasi sahabiah yang telah memberikan semua kebaikan-kebaikan bagi agama. Diceritakan bahawasanya pada zaman terjadinya fitnah di antara Ali Muawiyah berlaku hal-hal ni, bahawa Ummu Salamah dia tetap berpihak dan bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia menyokong pemerintahan kepimpinan Sayyidina Ali. Jadi para sahabat berpolitik. Ada syekh, kabarnya ada Habib juga. Ceramah baru ni di suatu tempat, menyatakan bahawasanya ulama-ulama adalah milik masyarakat, bukan milik parti politik. Kau ni kok mana ni? Awak syekh eloklah syarah. Kalau tak nak terlibat, duduk dan diam, jangan kacau kami. Semua para sahabat terlibat dengan politik. Ulama-ulama lah yang kena lead, yang kena pimpin dalam soal siasah ini. Kalau dia kata ulama tidak perlu berpolitik, ulama milik masyarakat, bukan milik parti politik, ini faham sekularisme, memisahkan agama dengan negara, memisahkan ulama dengan politik dan pemerintahan. Inilah kerja Yahudi Nasara. Jadi tidak harus kita yang dikira berilmu bercakap macam ni. Siasah ini benda yang sabit dalam nas. Sebagaimana ada Quran menyebut bab solat puasa, itu juga bab politik. Jadi para sahabat Sayyidina Ali berpolitik, terjadi pergolakan apa semua, ada politiknya, ada siasahnya. Makanya Ummu Salamah terlibat dan dia bersama dengan Sayyidina Ali mempertahankannya, walaupun dia mungkin mati kerananya. Dan bagaimana Ummu Salamah ini hidup panjang umur sampai zaman Sayyidina Husain. Dan pada hari Sayyidina Husain syahid dibunuh, dia hidup, nangis dia. Inilah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Sayyidina Hasan daripada pinggang ke atas Rasulullah 100%. Manakala Sayyidina Husain daripada pinggang lepas ke bawah, kaki lepas ke tumit Sayyidina Rasulullah di situ. Jadi itu sebab bila dua sahabat ni, Hasan dan Husain cucu Nabi, berdiri dia meraung menangis, sahabat yang lama-lama ni, yang dulu-dulu sahabat yang dah tua-tua ni, tengok Hasan Husain, ya Allah, mereka nampak Rasul di hadapan mereka. Rindu je mereka cari Hasan dan Husain. Dibunuh cucu Rasulullah ini. Masa tu Ummu Salamah ada menangis, dia sedih. Dia terjadi pergolakan yang dahsyat. Ummu Salamah ni dua riwayat menyebut. Satu riwayat menyatakan dia meninggal dunia pada usia dia 84 tahun.
Ada juga kitab lain saya temui, dia meninggal dunia pada usia 90 tahun. Dia usia dia panjang, berjuang berjihad atas mempertahankan Islam. Ada juga orang panjang tua usia dia sehat, nampak seminar merata, tapi jahiliyah dipertahankan, itu lain pula. Kawan tu kena mahkamah, disaman di mahkamah syariah, pergi dia support tu, main tu. Pak saudara daripada Kubang Pasu. Jadinya meninggal dunia dia pada tahun 60 Hijrah. Ada riwayat mengatakan 63 Hijrah. Dan dia yakni Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir meninggal dunia. Ketika dia meninggal, habis, sudah tidak ada isteri lagi dah. Rasulullah wafat, habis ada isteri dia. Dia yang paling last. Jadi dia banyak melihat pergolakan zaman itu. Dia well matured, dia matang dengan pengalaman-pengalaman, dan dia meriwayatkan 387 hadis. Sikit Ustaz, banyaklah tu. Engkau berapa hadis hafal? Agak-agak lah yuk, janganlah lajak sangat ya. Hadis bab niat pun sangkut, innamal a'ma. Cuba tengok kitab tu sudah. Hadis-hadis bab niat pun kita tak ingat. Dia 387 banyak. Di dalam kitab Bukhari Muslim yang dia riwayatkan ada 29 hadis. Dan disepakati oleh para ulama, daripada 29 tu 13 diterima. 16 tu KIV, itu dicatat sebagai simpanan oleh Imam Muslim. Jadi itulah ayat 102 Surah Taubah berhubung dengan Abu Lubabah radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Kisahnya berkait dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah, yang berkait dengan sahabat Abu Salamah, yang terkait pula dengan generasi as-sabiqun al-awwalin, yakni golongan-golongan yang awal. Maka semuanya berpaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terhurai melalui ayat 102 itu kisah-kisah kejahatan Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah yang menyimpan dendam, lalu dendam itu memakan kembali akan kehidupan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya merakamkan ribuan terima kasih di atas laluan yang diberikan. InsyaAllah biiznillah minggu hadapan saya akan berlepas semula balik ke negeri Yaman. Dia di mana saya telah meninggalkan isteri dan anak-anak ya, untuk beberapa hari ini. Dan tugas-tugas, alhamdulillah, urusan-urusan dokumen semuanya dapat diselesaikan dengan baik, dengan berkat doa para sahabat dan sahabiah sekalian. Ya, dan atas urusan-urusan pembelajaran yang seterusnya, tolonglah sama-sama doa mendoakan di antara satu sama lain. Dan saya kira juga saya mengambil peluang dan laluan pada malam ini untuk melancarkan kutipan derma ya bagi pembelajaran saya dan anak-anak ya di negeri Yaman, sama ada di pihak tuan-tuan yang memberi secara derma ataupun memberinya atas sifat zakat dan sebagainya bagi pihak isteri dan anak-anak di Yaman. Saya merakamkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkatan kepada semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Wallahu a'lam. Aqimus shalah.